Jadi dia berhajat untuk berkorban 2 ekor kambing lah, seorang untuk dirinya dan seorang yang telah meninggal dunia. Jadi soalan di sini, untuk orang yang telah meninggal dunia, boleh tak ada tuliskan namanya atas dirinya, tapi diniatkan untuk yang si mati lah. Itu. Begini ya, saya berpendapat seperti mana yang diajarkan kepada saya oleh guru saya, almarhum Ustaz Sayyid Abdillah Al-Jufri. Saya cukup yakin dalam bab ini pandangan beliau dan saya pegang sampai sekarang. Dalam bab kurban, dia termasuk dalam amalan-amalan sunnah yang mana bila seseorang itu sudah meninggal dunia, putus amalan dia. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Bila seorang itu meninggal dunia, putus dah amalan dia, kecuali pahala daripada 3 perkara yang dia pernah buat waktu hidupnya. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dengan anak yang soleh yang mendoakan dia. Betul tak? Bermakna selain daripada itu, kalau amalan sunnah, dia dah meninggal, macam nak buat? Dah habis dah. Sebab itu bagi korban, keliru kalau orang kata ini korban bapak saya punya almarhum. Padahal bapak dah meninggal dah. Bapak dia tak tahu pun dia nak buat korban. Bukan bapak dia suruh pun. Ya, tak boleh dia cakap, malam tadi saya mimpi bapak datang Ustaz, bapak kata buatkan korban. Mana ada? Ya, dah habis. Bagi saya korban untuk meninggal dunia tak ada lagi untuk dia. Yang ada ialah kita yang hidup buat korban. Ya kan? Tapi dalam masa yang sama, kita boleh berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku berkorban ini untukmu ya Allah. Dan aku lakukan ini sebab aku menyedari tanggungjawab sebagai hamba-Mu ya Allah. Ini semua hasil daripada didikan almarhum ayahku ya Allah. Kerana ayahku mendidik aku, ayah aku mengantar aku ke agama, aku tahu benda korban ini satu ibadat yang banyak pahalanya ya Allah. Maka aku mohon pahala hasil daripada korban ini Engkau berikanlah juga kepada marhum ayahku ya Allah. Nampak kan? Nampak kan? Kita doa kepada Allah. Itu bukan korban ayah kita punya, tak, korban kita punya. Bukan ayah kita yang buat, tak, kita meninggal dia. Ya kan? Kita punya. Ya. Cuma dalam kita beribadat, ingat ya, bila kita beribadat, kita boleh jadikan kelebihan ibadat kita itu sebagai tawassul dalam kita berdoa kepada Allah. Minta ya Allah, dengan pahala yang aku dapat daripada korban ini doa seorang anak untuk ayahnya ya Allah. Nah, kau sampaikanlah sebahagian pahala ini juga kepada ayahku. Ingat tak, 3 perkara yang masih lagi boleh manfaat seorang yang telah meninggal dunia, termasuk doa anak yang soleh. Nah, itu hakikatnya kurban. Bukan orang meninggal dunia, tapi orang yang hidup. Tapi nak tulis nama dalam borang, pergi masjid minta borang, isi nak letak nama arwah bapa dia. Pada saya isi nama tu tak ada masalah pun, nak isi nama siapa pun. Yang penting kurban tu kita punya. Ya kan? Nak doakan untuk arwah bapa, persilakan. Nak letak nama siapa pun letaklah. Sebagai contoh, ada sebahagian masjid, kalau tuan-tuan perasan, kan jadi panjang, kita dah habis dari bawah. Ada sebahagian masjid, kita datang masjid, kat dewan dia ada grandfather's clock macam ni, ya kan? Tapi sebahagian masjid tulis, ya, wakaf almarhum Fulan bin Fulan. Ya. Padahal yang meninggal tu masa hidup tak ada wakaf, tak ada pun cakap kalau aku meninggal kau hadiahkanlah wakaf untuk masjid ni satu grandfather clock $3,000. Tak ada. Kan? Tapi bila dah meninggal, anak dia tidak untuk mengenang jasa ayahnya yang orang baik sangat. Dia tidak, bila datang masjid dia nampak ingatkan diri dia tentang bakti ayah dia, jasa ayah dia. Dia tidak, orang kampung kalau datang masjid, bila datang masjid nampak nama ayah dia, orang kampung kenal, orang kampung doakan untuk bapa dia. Letaklah kat situ, jam ini sumbangan wakaf marhum Fulan bin Fulan. Itu sebenarnya wakafkan siapa? Yang hidup. Nampak tak? Bukannya wakafkan orang meninggal dunia, cuma nama je letak kat situ. Dengan niat supaya apa? Supaya minta orang bila nampak nama tu doakan dia. Ya kan? Sebab itu ada orang kata dengan saya, jadi panjang, Ustaz Patris jangan tanya soalan melirik. Satu lagi, ada orang minta saya ambil tindakan. Apa tindakannya? Hentikan Ustaz, sebagai mufti hentikan. Ni orang yang letak buku-buku Yasin, letak Yasin dan Tahlil,
letak kat situ untuk arwah siapa kan ada. Dia cetak kad letak nama arwahnya. Apa ni? Nak suruh orang baca Yasin pun nak menggah-begah letak nama bapak dia, nak riak-riak takabur tunjukkan nama bapak dia. Saya kata ni bukan, awak pasti ke orang buat tu sebab dia nak riaknya bapak dia. Dia nak sombong, nak tunjuk-tunjuk bapak dia. Saya tak rasa orang buat tu dengan niat yang demikian. Dia letak nama bapak dia, sumbangan untuk bapak dia. Kenapa? Supaya kalau ada orang Mesir datang, bila nak baca Yasin, gunakan buku tadi. Dapat manfaat tak? Dengan ada buku tu, dia boleh baca Yasin. Buku tu sumbangan siapa? Sumbangan Fulan bin Fulan yang derma kemarin. Permintaan Fulan bin Fulan itu ialah untuk kita yang baca Yasin ini, nampak nama ayah dia, doakanlah untuk bapak dia. Dia nak doakan bapak dia pun dia minta kita pun tolong doakan bapak dia. Kita bacakan doa. Itu saja niat dia. Ya kan? Kenapa pula kita nak kata ini semua letak nama ni pasal nak bangga-banggakan bapak dia, nak nunjuk-nunjuk? Tidak. Jadi masalah nama tu tak timbul masalah. Korban nak isi borang nama siapa tak ada masalah. Ya kan? Tapi hakikatnya ialah korban itu adalah milik orang yang hidup. Tapi doa kepada Allah supaya pahalanya diberikan juga kepada yang telah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Berhenti setakat ini.